TV KPM. Didik TV KPM. Apa Ifan buat ni? Fan? Fan? Ni tak siap lagi. Kroket ni kena sambungkan. Ada makanan. Alhamdulillah. Makanan pun dah saya buka. Cikgu! Cikgu. Maafkan saya, cikgu. Maafkan saya. Saya tadi tengah siapkan projek sains tapi terlelap pula. Cikgu, maafkan saya. Apa ni Fan? Bersepah-sepah dengan ada kereta solarnya, roket, makanan. Apa Ifan buat ni? Tak boleh macam ni Fan. Kena jaga kesihatan. Okey. Sungguh pun Ifan minat, Ifan kena jaga kesihatan. Kelas dah nak mula ni. Nak mula dah? Ha. Tak apa. Kalau macam tu, Ifan nak kemas dulu. Kejap lagi kita jumpa dalam kelas, cikgu. Okey, Fan, saya nak bagi tahulah. Yes, Fan tak boleh macam ni tau. Sebab keadaan ni saya boleh katakan makan sains, tidur sains. Ifan ni. Okey, boleh kemaskan? Baik, kita cikgu. masuk kelas lepas ni Okey, cikgu. Okey. Berjak lagi Okey. Makanlah dulu. Sekejap lagi kita kemas. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Berengah Atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan sama-sama dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 4 dengan tajuknya Makan Sains, Tidur Sains. Jadi, untuk itu kita persilakan Cikgu Hasfariza Abdul Hamid dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Ifan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu bersama kami untuk episod kali ini dan juga kita dibantu oleh seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Matahir, Batu Berendam, Melaka. Terima kasih cikgu kerana menemani kami untuk episod kali ini. Dan hari ini kita dah tahu cikgu, kita akan belajar bahasa Melayu dan pastinya kita bawakan murid-murid yang ada di dalam talian sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Baik. Terima kasih Ifan. Sama-sama. Untuk murid-murid yang akan bersama dengan saya pada hari ini, pertama saya perkenalkan. Yang pertama sekali Saudari Azlina. Boleh lambai angkat sikit. tangan lambai sikit. Okey, seterusnya ada juga Lakshmi Shri. Saya panggilnya Shri sahaja. Nama mudahnya Shri. Okey, Shri. Yang ketiga, seterusnya yang senyum lebar tu, silakan Saudari Ryu Zairin. Boleh angkat tangan sikit. Ini ada nama pendek tak cikgu? Kita panggil you sahaja. You senang Ifan nak panggil. Okey, yang keempat cikgu. Yang keempat ni, senyum dah tu kan. Silakan Saudari Ainil. Boleh lambai tangan. Okey, inilah murid-murid tingkatan 4 akaun dari SMK Kampung Soeharto, Ifan. Okey, nampaknya kita ditemani oleh semua kumbangnya saya bunga-bunga hari ni. Okey, dengan topiknya makan sains, tidur pun sains. Jadi cikgu, sebagai permulaannya apa nak kita bincang hari ni? Okey, baiklah Ifan. Untuk tajuk hari ni, tengok cikgu pun dah tunjukkan. Makan sains, tidur sains. Okey, baiklah. Untuk tajuk ini, okey, kita akan berbincang sebenarnya. Bila sebut berbincang, eloklah saya berikan sedikit definisi. Silakan, cikgu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan berbincang? Okey, sumber Kamus Dewan edisi keempat menyatakan berbincang ni merupakan satu aktiviti bertukar-tukar pendapat antara satu dengan yang lain.
Maksudnya dekat sini Ifan, mesti ada pihak berlawan cakap. Okey? Kalau kita sekarang ni mungkin berbual lah. Tapi berbincang tu kebiasaannya ada lawan cakap. Biasanya lebih daripada 2 lah. Baru nampak suasana tu kan. Dan mereka akan membincangkan tentang sesuatu perkara yang penting. Nanti kita tetapkanlah apa perkara penting yang akan mereka bincangkan. Boleh, Cikgu. Okey. Sumber yang kedua ialah daripada Kamus Dewan edisi kedua. Okey, dalam kamus ni menyatakan berbincang ni adalah bercakap-cakap. Maknanya kalau bercakap-cakap ni santai sajalah. Ya, bukan formal. Ataupun berbicara tentang sesuatu hal. Dan boleh juga kita katakan berunding. Maksudnya untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Itu lebih kurang lah Ifan ya. Baik, seterusnya. Ketika nak berbincang ni Fan, kita kena ada etika. Betul. Sebenarnya. Tak boleh sebarangan ya. Jadi anak-anak saya nanti kena peganglah pada etika ini ya sebelum kita laksanakan aktiviti. Ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Ada 4 etika yang anak-anak kena akurlah ya, kena laksanakan ketika berbincang. Pertama, kena tahu fokus. Apa fokus pihak ataupun tajuk yang kita bincangkan. Yang kedua, bila berbincang untuk memastikan rakan yang lain ataupun orang yang berada dalam perbincangan itu yakin dengan apa yang kita cadangkan itu, kita kena sertakan dengan bukti ataupun rujukan. Tak boleh jugalah sembang kosong kan. Okey, seterusnya adabnya lah. Ya, bila berbincang kena berilah perhatian kepada pihak yang kita berlawan bicara tu. Jangan bila berbincang kita tengok le langit ke, pandang keluar jendela tak nak tu dengar kan. lah orang cakap apa. Tak nak dengar apa yang orang cakap tu. Tu jadi tak berapa baguslah situasi tu. Dan yang keempat ni Fan dan anak-anak sekalian ya, bila berbincang kena buka fikiran. Setuju cikgu. Ya, dengar pendapat orang lain. Kita tak boleh hanya berdasarkan pandangan dan pendapat kita sendiri. Mementingkan diri sendiri. Tak boleh. Tak boleh ya. Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya mementingkan diri. Kira kita sahaja. Tak boleh dalam berbincang. Baik, seterusnya kita tengok apa pengenalan yang ada dalam tajuk inilah. Sebelum anak murid saya ni nak bincang, saya nak perkenalkan satu teknik lah Ifan. Ya, sebab kalau tanpa teknik dan panduan, anak murid saya ni agak sukar untuk berbincang. Jadi saya perkenalkan aktiviti ini iaitu spontan dan juga santun. Kita akronimkan supaya mudah untuk mengingat. Namanya ialah tantun. Kalau nak sebut pun macam sedap jadi dengar kan. Indah bahasa cikgu. Tantun. Okey, iaitu spontan dan juga santun. Okey, apa maksud tantun tu? Ya, tantun ni maksudnya murid ni dia akan bertutur, bersembanglah ya, secara spontan. Maknanya dapat saja tajuk, dia pun spontan, rancang seketika, kemudian dia akan bertutur. Dan ketika dia bertutur tu Ifan dan anak-anak sekalian ya, kena ingat, kena masukkan kesantunan berbahasa dari segi tingkah laku, pemilihan perkataan dan sebagainya. Okey, perkara yang dibincangkan tu mestilah ada bahannya. Kan kadang-kadang kita berbincang tanpa bahan, kita kata omong kosong. Omong kosong. Kan? Kita nak ada bahan, ada maklumat ya ataupun idea yang dikongsikan tu. Okey, itu secara ringkas tentang tantun. Baik, seterusnya inilah untuk jaga kesantunan berbahasa tu saya cadangkanlah ya beberapa ayat mudah untuk anak murid saya aplikasikan ketika berbincang nanti. Kebiasaannya mereka akan guna pada pendapat saya. Okey, menurut pandangan saya ataupun pada hemat saya. Jadi mereka boleh pilihlah. Ataupun mungkin ada kata sapaan yang lain lah ataupun penanda wacana yang lain yang lebih sesuai untuk mengawal kesantunan berbahasa. Baik, seterusnya inilah tekniknya. Okey, yang ni saya kreditkan kepada ni merupakan program
yang diperkenalkan oleh #108 Pemartabatan Bahasa Melayu. Maknanya pihak KPM ada satu modul yang dinama Manual Kecemerlangan Bahasa Melayu. Ya, dan juga satu lagi di peringkat negeri ialah Kit Celik Mengarang Selangor. Kita nak anak murid bila bertutur ni Fan, dia ada kerangka. Baik. Okey, dia ada kerangka. Dia tahu tema, dia tahu apa isu ataupun masalah, dia tahu kehendak perbincangannya tu. Ya, kemudian bila mereka membina ayat untuk bertutur tu tersusun. Kan kalau dulu-dulu kita cakap je tanpa ada struktur kan. Yang ni kita nak strukturkan. Ya, kita ada tohu cokep. Ya, tohu cokep ni akronim juga Ifan. Nak menarik perhatian. Betul. Kan? Lagi senang ingat cikgu kalau ada akronim ni. Ya, senang ingat sebenarnya. Saya setuju. Okey, ada ayat topik, ada ayat huraian, ada ayat contoh dan juga ayat penegasan. Tetapi tak semestinya kesemua ayat tu diaplikasikan ketika bertutur. Dan akhir sekali tu Ifan, kalau kita berbincang, mestilah ada penutup perbincangan tu. Betul. Takkanlah kita nak berhenti macam tu sahaja kan. Pandai buka, pandailah tutup. Ya, kena pandai buka, pandai tutup lah kan. Jadi, inilah kita perkenalkan satu lagi teknik. Namanya ialah iaitu dalam perenggan penutup ataupun ketika bertutur itu, kita masukkan kesimpulan daripada tajuk yang dibincangkan. Kemudian kita berilah cadangan terhadap tajuk tu. Dan akhir sekali, kita berilah harapan. Jadi kalau Ifan nampak kerangka tu mudah tak? Mudah cikgu. Lagi senang kita nak bina ayat lagi. Ya, sebab perkara ni kena berlaku secara spontan. Spontan, betul. Ya, kalau kata tak ada kerangka, agak sukarlah menurut pandangan saya. Jadi, ni saya tunjukkanlah ya. Ni bahan-bahan yang ada yang saya manfaatkan dengan anak murid saya kan. Sebenarnya dalam kemahiran menulis Ifan, tapi kita ni bila ngajar kemahiran kita silang bahan. Daripada bahan menulis kita aplikasikan dalam bahan bertutur. Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih Cikgu Hasfariza atas pengenalan untuk segmen kita pada hari ini. Dan Cikgu telah berikan penjelasan cara untuk bertutur dengan baik. Ada spontannya, ada santunnya dengan teknik tantun. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Bahasa Melayu Didik TV KPM. Cikgu Hasfariza, katanya cikgu nak bawa saya dan murid-murid pergi ke satu tempat yang cukup menarik. Betul ke? Betul tu Ifan. Nampak tu anak murid saya pun tertunggu-tunggu tu. Kemanakah kita selepas ni? Kemanakah kita cikgu? Bawalah kami ke sana. Kita nak ke Petrosains sebenarnya. Ya, sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini. Makan sains, tidur sains. Kan? Baik, anak-anak saya sekalian, pada hari ini kita akan mengunjungi Petrosains, tapi bukanlah pergi secara terus ke tempat tersebut. Kita berbincang dahulu berdasarkan pengalaman lepas Ifan. Baik. Sebab murid saya ni baru-baru ni telah mengunjungi Petrosains. Oh, dah pergi dah lah. Ya, selepas PKP kan. Jadi nak pergi tengoklah apa perkara terkini, apa yang menarik di Petrosains tersebut. Okey, kita sembang sikitlah. Boleh cikgu. Dengan anak murid saya ni. Boleh tak siapa-siapa yang ada dekat sini kongsikan sikit apalah yang menariknya dekat Petrosains setelah awak kunjungi pada Abang minggu Ifan lepas? lama tak pergi. Siapa nak kongsikan? Kongsikan sikit. Siapa tu agaknya? Sila angkat tangan. Siapa?
Siapa tu? Angkat tangan baru kita tahu siapa orangnya. Okey, Azlina. Silakan Azlina. Azlina boleh buka mikrofon dulu. Ya, silakan. Cikgu Asfariza. Okey. Baiklah rakan-rakan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik iaitu mengunjungi Petrosain. Bagi tahu dulu Azlina, kita nak tahu apa yang menarik dekat Petrosain tu. Berdasarkan pengalaman sendiri. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya, terdapat berbagai aktiviti yang menarik di Petrosain. Contohnya mengunjungi Petrojaya, Petroleum dan sebagainya. Ada lagi yang lain nak kongsikan selain daripada Petrojaya dan juga Museum Sains? Siapa Ada nak lagi tak kongsikan tempat lagi? tempat lain? Dah lupa ke? Nak tambah-tambah sikit. Baru je pergi kan? Ya, baru pergi tu. Siapa nak kongsikan lagi? Silakan selain Azlina. Azlina dah sebut tadi yang lain. Yus, silakan Yus. Bagi saya, tempat yang sangat menarik adalah cabaran robotik Petrosain yang sangat menarik perhatian saya. Oh, Cabaran robotik. Robotik, ya. Jadi kita boleh perhatikan lah ya Irfan ya. Maknanya Yus katakan tadi cabaran robotik tu yang menarik. Yang lain-lain bersetuju tak? Kalau setuju angkat tangan, saya nak tengok. Betul ke menarik cabaran robotik tu? Betul ke menarik kan? Oh, okey. Semua angkat tangan cikgu. Macam ikrar dah pula kan? Tertunggu-tunggu cikgu ni. Baik. Kita tengok betul lah Irfan ya. Sebenarnya tajuk yang kita nak bincangkan untuk kali ni ialah cabaran robotik Petrosain. Maknanya bahan ini ada dalam muka surat buku teksnya 210. Boleh saya elak dululah. Okay. Boleh buka buku muka surat tersebut untuk anak-anak yang berada di rumah. Okey, kita tengok apa perkara yang ada dalam bahan ini. Yang perlu tengok tu siapa Irfan? Anak murid saya lah kan. Okey, saya bagi masa beberapa minit untuk anak-anak sekalian lihat apa yang ada dalam bahan tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dah tentulah mereka kena aplikasikan apa yang saya kongsikan pada pengenalan tadi tu. Kita nak aplikasikan teknik TIK, ya, tema, isu dan juga masalah. Kita nak tengok isi kita tadi tu, kita ada cabaran robotik kan, yang terdiri daripada robot tracer dengan izin robot sumo dan juga innovation. Ada 3 cabaran untuk robotik Petrosain ni. Kemudian mereka kena aplikasikan kesimpulan mereka dengan menggunakan teknik kecaha. Jadi, dah bersedia ke untuk kita laksanakan aktiviti pertama? Aktiviti apa tadi Irfan? Berbincang. Berbincang. Ya, betul. Berbincang tentang bahan ini. Boleh kita mulakan? Tapi sebelum tu Irfan, cikgu nak minta lah kan. Irfan pilih dalam kalangan mereka ni. Siapa yang nak jadi macam wartawan lah. Wartawan wartawan. Untuk memulakan sesi ni. Baik, kalau macam tu, kalau diberikan izin oleh cikgu untuk pilih siapa yang patut menjadi wartawan, Abang Irfan pilih Yus. Yus sebagai wartawan. Boleh Yus boleh kalau Yus. boleh angkat thumbs up. Okey, baik. Okey, yang kedua panel. Panel? Ada berapa orang cikgu? 3, letakkan nombor sahaja. Baik. Yang panel pertama, Shri. Okey. Shri, angkat tangan Shri. Setuju? Setuju Okey. Jangan marah Irfan Yang kedua, Azlina. Okey, Azlina. Okey. Yang ketiga, Ainil Hazira. Okey, jadi kita kena camkan Irfan ya. Betul. Wartawannya ialah Yus. Okey. Shri panel 1, Azlina panel 2 dan Ainil panel ketiga. Betul cikgu. Baik, kita serahkan kepada mereka untuk berbincang. Boleh cikgu, inilah masanya. Silakan. Baik, kita mulakan sekarang. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hasfariza. Baiklah rakan-rakan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik iaitu mengunjungi Petrosain. Rakan-rakan sekalian, apakah aktiviti yang menarik perhatian anda di Petrosain tersebut? Aktiviti yang menarik perhatian di Petrosain ialah aktiviti bagi saya pula, aktiviti yang menarik ialah Petrojaya.
Betul. Saya bersetuju semua tempat tersebut sangat menarik. Tetapi bagi saya, cabaran robotik petrosains sangat menarik perhatian saya. Cabaran robotik? Wah, menarik tu. Memang menarik. Antaranya, cabaran robot tracer. Cabaran robot tracer menguji peserta untuk mencipta robot automatik yang dapat bergerak di sekitar medan persaingan mengikut masa yang ditetapkan. Hal ini dikatakan demikian kerana robot tracer perlu mengikut jalur trek untuk menyelesaikan misi tertentu. Contohnya, robot tracer perlu mengalihkan kubus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, robot yang dapat menyelesaikan tugasan dengan pantas akan diisytiharkan sebagai pemenang. Kesannya, peserta akan memenangi hadiah berupa wang tunai dan sijil. Benarlah bahawa robot tracer dapat memudahkan aktiviti seharian manusia. Saya juga ingin berkongsi tentang cabaran robot sumo. Cabaran robot sumo merupakan pertandingan pertempuran antara dua robot di dalam gelanggang. Hal ini bertujuan untuk menguji bagaimana sensor bekerja bila ada halangan di depan robot. Contohnya, dua sensor yang berada di bahagian depan robot mengesan adanya halangan, maka robot akan bergerak ke depan dengan cepat sehingga menolak robot pihak lawan keluar dari gelanggang. Dalam hal ini, sesiapa sahaja yang berjaya berada dalam gelanggang tanpa terkeluar dikira sebagai pemenang. Kesannya, peserta akan memenangi hadiah berupa wang, tunai dan sijil. Benarlah bahawa robot sumo ini sentiasa mendapat tempat dan ditunggu-tunggu oleh semua peminat dan penonton bagi kategori robotik. Menurut pandangan saya, pertandingan innovation lebih menarik perhatian saya. Hal ini dikatakan demikian kerana innovation merupakan pertandingan mereka bentuk produk inovatif secara kreatif berdasarkan teknologi digital. Hal ini dikatakan demikian kerana projek inovasi mestilah merangkumi teknologi Internet of Things. Contohnya, The Incredible Force telah mendapat tempat pertama dengan inovasi yang diberi nama Gravity Battery Robotic System. Kesannya, hasil inovasi mereka dipamerkan di Petroscience Kuala Lumpur. Benarlah bahawa inovasi dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk menerapkan revolusi industri keempat. Wah, menarik sungguh perbincangan kita pada hari ini. Saya berharap kita semua dapat mengunjungi Petroscience lagi pada masa akan datang. Benarlah bahawa mengunjungi Petroscience banyak memberi pengalaman yang menarik dan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu sains. Rakan-rakan sekalian, apa kata maklumat yang kita bincangkan ini ditulis dalam perenggan karangan? Terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat yang menarik ini. Okey, saya rasa itu sahaja Alhamdulillah, perbincangannya ya Irfan. Macam tak ada bagi tahu, tak ada hint langsung kan. Tiba-tiba je dah habis dah perbincangan. Okey, begitulah cabarannya Irfan ya. Sebab mereka ni tidak bersemuka kan. Jika bersemuka mungkin perbincangan itu nampak lebih menarik lah. Betul. Sebab mereka dapat berdepan ya. Melihat mata. Ya, ni pihak kadang-kadang capaian internet dia tu kurang memerangsangkan. Sebab tu kita nampak tadi mungkin ada yang tidak sambung betul-betul. Dia tak lancar Tak lah ya. lancar. Okey, Tapi baik. tak apa. Daripada saya lah ya. Pertama sekali yang saya nak beri komen lah terhadap sesi perbincangan tadi, nampaklah kerangka yang digunakan iaitu tema, isu, masalah dan kehendak tu ada. Walaupun tak nampak secara jelas, ada disebutkan tema dan ada disebut kehendak perbincangan iaitu tentang cabaran robotik Petroscience.
Itu mengenai pendahuluan lah. Kemudian dalam isi pula, memang ketiga-tiga bahan ini dibincangkan. Tapi kita kan dah cakap tadi kan Irfan, adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga etikanya ketika bertutur kan. Nampak macam apa? Fokus tu tak berapa nampak jelas sebab murid ni mungkin dia tak nampak berdepan. Betul, Secara cikgu. berdepan. Kalau macam saya dengan Irfan, kita ada eye contact dengan izin kan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, ketika berbincang tu kalau boleh biarlah kelihatan santai. Betul. Ya. Jangan terlalu laju. Jangan terlalu formal. Ya, terlalu formal sebab kita nak menceritakan pengalaman. Betul. Kan? Pengalaman mengunjungi Petrosains. Bukan menyampaikan fakta. Betul. Kan? Senyum-senyum sikit kan. Jangan nampak tegang kan. Jadi watak tu kita kena cipta. Baik. Ya. Okey. Tadi diceritakan 3 isi. Ada isi mengenai pertandingan, okey, robot tracer, robot sumo dan juga innovation. Dan pada akhir sesi tadi tu, Yus ada buatlah sedikit penutupan yang mengandungi juga ayat kesimpulan, cadangan dan juga harapan. Tapi harapan tu macam tak berapa jelas. Ya, Yus kena tingkatkan lagi. Okey, Irfan, kita bagi sikitlah ya. Penilaian. Bintang Okey. kepada murid-murid saya ni. Berapa je bagi, cikgu? Saya nampaklah yang menonjol pada hari ini. Kalau Ainil saya bagi 4 bintang. 4 bintang, boleh kata bukan dulu. Okey, boleh bagi tepukan kepada mereka. Syeri pun kedua. saya bagi 4 bintang. 4 bintang juga. Okey, Azlina 3 bintang. Laju sikit pertuturan dia tadi kan. Yus nampak bersahaja, kita bagi 4 bintang 4 juga. bintang. Okey. Baik, selesai sudah perbincangan antara keempat murid dari sekolah SMK Kampung Soeharto tadi, Ya, cikgu. betul. Dan mungkin sedikit lagi penjelasan cikgu mengenai perbincangan yang telah mereka lakukan tadi. Okey. Inilah ya yang saya sebutkan tadi. Saya pun dah tunjukkan. Ni dia borang dia tadi tu. Sama je yang terpapar di sini. Okey. Okey. Yang ni kalau ikutkan ya, caralah nak diterangkan. Bila kita masukkan ayat topik ni, maknanya kita ambil daripada ini. Okey. Kita pindahkan ke sini. Secara spontannya lah. Okey. Seterusnya untuk huraian, kita tanya balik. Mengapa robot tracer ni menarik perhatian? Jadi huraian kita tu ada kohesi dan juga koheren. Pertautan lah bahasa mudahnya. Okey, kemudian masukkan contoh. Tadi ada diceritakan tentang robot tracer ni. Bagaimana permainan itu ataupun cabaran itu dilaksanakan. Ya, kemudian saya perasan anak murid saya juga ada kemukakan ayat kesan daripada pertandingan tersebut dan kemudian mereka tutuplah dengan satu ayat penegasan. Biasanya Irfan, mereka gunakan ayat benarlah bahawa ataupun jadi ke, jelaslah bahawa itu sahajalah untuk mereka mengaplikasikan tahu cokep. Baik, terima kasih cikgu atas penjelasan di segmen ini. Kita dah tahu dalam kita membina ayat pasti ada struktur yang perlu kita ikut supaya ayat kita lebih jelas dan menarik. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Slot Menengah Atas di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kami di Slot Menengah Atas Didik TV KPM Bahasa Melayu Tingkatan 4. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi yang kita bawakan? Baik, untuk seterusnya Irfan, kita nak buat satu aktiviti iaitu aktiviti pereka cipta. Dengan izin maker lah. Kalau ikut dalam buku teks tu ditulis maker. Tapi saya terjemahkan berdasarkan rujukan kepada Munshi lah kan. Kita beri nama, ini dia, aktiviti pereka cipta.
Maknanya dalam segmen ni Irfan, saya akan minta anak murid saya ni membuat satu sesi perbincangan ataupun perundingan bagaimana mereka nak memilih ataupun nak membuat keputusan ya terhadap sesuatu yang kita akan pilih dalam kotak cabaran yang ada depan Irfan. Oh, di sini. Okey. Saya lah orangnya. Dalam kotak cabaran tu ada saya berikan beberapa situasi lah. Okey, situasi tersebut Irfan akan ambil satu, kemudian Irfan akan bacakan. Ya. Okey. Kita boleh mula ke? Anak-anak sekalian dah bersedia? Dah bersedia semua? Okey, kalau dah bersedia, angkat tangan sikit, thumbs up sikit. Gembira sikit, nampak ni sikit kan? Okey, baik. Nampaknya semua dah bersedia, cikgu. Dalam ni ada apa tadi cakap tadi? Ada situasi. Ambil satu sahaja. Okey, sekarang Ifan ambil satu Okey, satu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu dalam ni. Okey, siapa yang kena? Okey, dah ambil cikgu? Boleh Ifan baca kan? Ya, boleh. Agak panjang. Okey. Ya, situasi kan? Dengarkan. Sekolah anda akan menganjurkan Minggu Sains dan Matematik. Pelbagai aktiviti yang telah dicadangkan seperti pertandingan roket air, kereta solar, solar cooking dan lain-lain. Anda dan rakan-rakan ingin menyertai salah satu pertandingan tersebut, bincangkan. Okey. Soalannya lebih kurang begini kan? Betul, cikgu. Okey. Jadi, murid-murid sekalian, sila teliti apa tugasan ataupun situasi yang perlu anda bincangkan berdasarkan ini. Saya ulang lagi sekali lah Irfan ya. Sebab mereka perlu analisis berdasarkan TIK tadi tu. Kita nak tahu apa fokus perbincangan mereka pada hari ini. Baik, pertama anak murid saya kena faham apa? Sekolah menganjurkan Minggu Sains dan Matematik. Kena pegang itu. Ya. Kemudian dia perlu meneliti beberapa aktiviti yang dicadangkan, iaitu roket air, kereta solar dan juga solar cooking ya, dengan izin. Jadi mereka ni akan berbincang untuk pilih satu sahaja. Okey, jadi kita tengoklah bagaimana mereka ini menyelesaikan sesi perbincangan ini dengan mendapatkan satu keputusan daripada 3 pertandingan yang nak dianjurkan itu. Yang mana pilihan mereka? Ya, yang mana pilihan mereka. Jadi Irfan, kalau kita ni nak melaksanakan Pak 21, kalau dalam kelas saya suka bawa ni. Kita bagi kita bagi tag nama ni kepada murid-murid pengurus pasukan. Maknanya ada dia peranan akan jadi masing-masing. ketua. Ya. Okey. Kita ada pembentang kan. Pembentang ni kita letak lebih sikitlah sebab mereka nak berbincang kan. Kemudian kita juga ada pencatat. Jadi perkara-perkara ni memudahkan mereka untuk berbincang dengan baik dan juga kawalan kelas. Itu yang bagusnya. Baik, murid-murid sekalian, dah bersedia? Dah bersedia? Okey, dah. Angguk semuanya. Angkat tangan. Dia semua angguk je kan. Kita bukannya nampak sangat tu. Angkatlah tangan kalau bersedia ya. Baik, boleh mula dengan sesi perbincangan. Kita serahkan kepada mereka sahaja, Irfan. Baik, anda boleh mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan tugasan yang diberi oleh Cikgu Hasfariza sebentar tadi, kumpulan kita iaitu kumpulan Neptune akan membincangkan aktiviti yang ingin kita sertai semasa Minggu Sains dan Matematik. Baiklah rakan-rakan, aktiviti yang manakah menjadi pilihan kumpulan kita? Aktiviti yang dicadangkan ialah roket air, kereta solar dan solar cooking. Pada pendapat saya, aktiviti kereta solar sangat mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dikatakan demikian kerana kereta solar menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga cahaya matahari. Tenaga matahari boleh ditukar kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Penghasilan kereta solar ini tidak begitu sukar. Kereta solar ini boleh dihasilkan dengan menggunakan 5 bahan, iaitu papan nipis, solar, roda dan gear dan motor. Kesannya ialah kita boleh menghasilkan kereta solar dalam masa yang singkat dan masa yang kita perlu korbankan tidak begitu banyak. Menurut pandangan saya,
aktiviti dapur menjadi pilihan saya. Hari ini dikatakan demikian kerana dapur solar dapat menggantikan dapur konvensional untuk memasak makanan. Contohnya, suri rumah yang kehabisan gas ketika memasak boleh mencipta dapur solar dengan menggunakan 3 bahan, iaitu kotak kasut, kertas berwarna hitam dan plastik aluminium. Kesannya, makanan dapat dimasak walaupun kehabisan gas. Saudari pengerusi, berdasarkan pengalaman saya yang pernah menyertai pertandingan roket air di peringkat daerah dan negeri. Aktiviti ini sangat mencabar kerana memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang konsep sains yang melibatkan momentum, prinsip Bernoulli, tekanan, bentuk roket yang aerodinamik dan hukum Newton ketiga. Baiklah rakan-rakan sekalian, bahan yang diperlukan sangatlah mudah. Jadi rakan-rakan, saya sarankan kumpulan Neptune untuk memilih dan menyertai pertandingan roket air kerana sesuai dengan usia kita. Ya, saya setuju dengan pandangan Azlina dan Yus. Tapi banyak bahan dan masa perlu dikorbankan untuk menghasilkan roket air. Nampaknya kita sudah memuktamadkan keputusan untuk memilih roket air sebagai pilihan kumpulan kita. Jadi, saya berharap kumpulan kita dapat bekerjasama menyiapkan tugasan ini sehingga memperoleh tempat pertama. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Irfan, Ya, nampaknya begitulah ya perbincangan. Dan mereka pun telah memuktamadkan keputusan untuk memilih iaitu roket air. Roket air. Ada dekat depan tu Irfan. Yang ni cikgu Ni yang ni. tu. Itu dia Irfan roket air. Nak sambungkan tadi tu cikgu ini kalau roket air tu. kita tengok tu bahannya memang agak mudah, tapi ilmu sainsnya tu perlu mendalam. Betul. Sebab banyak konsep yang diaplikasikan. Baik, terima kasih dan tahniah kepada anak murid saya kerana dapat berbincang untuk aktiviti pereka cipta. Macam biasalah cikgu ni kena bagilah komen, kena bagi cadangan, Betul. penambahbaikan supaya mereka akan jadi lebih baik pada masa akan datang. Okey, yang pertama saya sukalah cara Ainil mengendalikan sesi perbincangan Kenapa tu. cikgu suka tu? Saya suka yang pertama sekali Irfan, dia suka senyum lah. Suka senyum, baik. Tapi dia pandangan mata dia tu banyak sangat ke banyak merata-rata. tempat kan. Okey, Merata-rata. Ainil kena jaga sikit lah ya, sebab seperti yang dipesan dalam etika tadi tu kan. Ni dia kan, kita kena fokus. Saya rasa dekat sini saya dengan Irfan ni mengiyakan. Betul. Mengiyakan. Kita rasa banyak aktiviti yang dicadangkan tu menarik. Tapi anak murid saya kan dia tak ada satu tindakan yang menunjukkan dia tu memberi perhatian. Dia tak bagi reaksi cikgu. Ya, dia tak bagi reaksi ya. Jadi anak-anak sekalian kena tambah baik ya. Okey, seterusnya Shri tadi tu kena jaga sebutan. Ya, sebab Shri bukan penutur jati, tapi dengan latihan yang berterusan Shri akan boleh terus menyebut perkataan tu dengan betul lah. Sebab bertutur ni Fan agak susah tau. Betul. Bukan sebarangan. Kalau kita sembang kosong dekat kedai kopi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan nak guna bahasa dengan izin kau, aku dan sebagainya tak ada masalah. Ya. Azlina nampak ada penambahbaikan. Maksudnya ada ansur majulah. Jadi kita nak beri bintang lagi Fan. Berapa bintang untuk semua murid cikgu? Bintang-bintang yang berkelipan. Okey. Berapa? Bintang-bintang yang berkelipan tu kita mulakan. Yus saya lupa komen. Yus dah tak puas hati dah. Kenapa kan? cikgu tak sentuh pasal saya? Silakan terlupa. cikgu. Okey, untuk Yus, saya suka senyumannya. Sangat bersahaja. Ya, dia ada sebutan intonasi yang boleh menarik perhatian orang yang mendengar. Betul. Saya menurut pandangan saya lah. Jadi kita beri bintang pada dia dululah. Okey, silakan untuk Yus berapa cikgu? Tadi 4 naik 5. 5 bintang untuk Yus, berikan temukan. Okey. Lagi tersenyum dia cikgu. Kan. Yang lain-lain tu masih lagi 4 tapi ada penambahbaikan dari segi pertuturan. Alhamdulillah. 4 kan? bintang buat semuanya. Okey.
Baik, mungkin cikgu ada lagi satu slide yang ingin Ya, ada bincangkan. lagi yang saya nak ni. Apa nak yang tekankan. penting tu, cikgu? Ya, ini penting ya. Anak-anak sekalian, sebab tu saya tegur tadi tu. Bila kita berbincang, kita kena jaga tata bahasa dan kosakata. Saya setuju. Sebab ini bahasa Melayu. Ya, kita bukan bertutur secara santai dalam situasi mata pelajaran lain. Jadi tata bahasa dari segi hukumnya tu kena jagalah sebaik-baiknya. Okey, yang kedua sebutan. Tadi saya dah sebutkan. Saya ingat dalam segmen 1, Sri dia sebut gelanggan. Tertinggal G. Tertinggal G, okey. Sri mungkin dia tak perasan, tapi kita yang mendengar ni kena perbetulkan. Kena ada intonasi. Kan macam Irfan bercakap pun, Irfan ada hentian-hentian kan. Hentian tu Ada bukan hentian jedanya. R&R, ada jeda. Ya. Seterusnya nada. Kalau nada kita nak minta rakan kita ni menyokong pandangan kita, kena tunjukkan kesungguhan. Betul. Kan tak bolehlah. Saya cadangkan, tak boleh bersahaja. Okey, idea kena bermakna dan akhir sekali kita kena pastikan ada kefasihan dan juga kelancaran. Itu saja Irfan. Baik, terima kasih Cikgu Hasfariza atas perbincangan di segmen ini. Walaupun kita berdiskusi berkenaan dengan sains, tapi mata pelajaran kita pada hari ini bahasa Melayu, jadi pertuturan kita kena jaga dengan baik. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini tentunya Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot menengah atas Bahasa Melayu tingkatan 4 di Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya Cikgu Hasfariza. Ya, terima Jadi kasih. katanya untuk segmen kali ini Cikgu akan berikan sedikit petua untuk bertutur dengan baik. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Baik, kita mulakan dengan petua. Jadi anak murid sekalian, boleh buat catatan sikit ya. Bagaimana sebenarnya kita nak bertutur dengan baik. Sebabnya kalau diikutkanlah ya, menjelang SPM pada tahun hadapan, murid-murid ini perlu melaksanakan kertas 3 bahasa Melayu. Maknanya mereka perlu bertutur. Jadi inilah latihannya melalui standard pembelajaran 1.7.1. Baik, untuk petua bertutur ni Fan, yang pertama sekali ya anak murid sekalian, kita kena ada idea. Ya, idea yang kita berikan itu mestilah idea yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau Irfan dengar tadi tu, mereka nak bercerita tentang cabaran robotik. Ya, jadi apa dalam cabaran tu yang menarik, yang mana dia nak katakan aktiviti 3 tadi tu yang terbaik. Yang terbaik. Masing-masing nak memberitahu bahawa robot sumo tu pun menyeronokkan, innovation tu pun menyeronokkan. Jadi mereka sepatutnya berbincang tu dengan idea yang boleh menunjukkan mereka tu mampu menyelesaikan masalah. Maksudnya nak minta rakan yang lain setuju dengan pandangan dia. Itu tujuan berbincang sebenarnya. Kemudian mereka juga boleh menyampaikan pandangan tu secara rasional. Ya, maksudnya dalam pelbagai ruang perbincangan. Dengan cara apa Irfan? Yang pertama tadi kita dah sebut, kena yakin. Kena yakin. Ya, dan apa yang disampaikan tu betul. Dari segi fakta memang betul Irfan. Mereka dah berikan dengan baik ya. Dan mereka perlu beri penjelasan. Memang adalah penjelasan tadi tu. Okey, untuk idea ni Fan, sepatutnya anak murid sekalian, anda perlu menjadi teladan. Menjadi teladan. Maksudnya bila bertutur tu dapat memberi keyakinan kepada orang lain untuk menerima pandangan kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua Irfan, bila nak bertutur ini pastikanlah ya bahasa kita gramatis. Kalau Irfan ingat tadi gramatis tu apa? Kita menggunakan tata bahasa yang tepat dan betul lah. Kita pilih kosakata yang mana kosakata tu sangat tepat. Bukannya kita macam terfikir-fikir. Apa perkataan yang sesuai untuk kita gunakan ketika bertutur. Dan satu lagi mestilah sangat betul. Ni yang terbaik tau. Kita petua yang terbaik je lah kan. Okey, seterusnya dari segi sebutan.
Ya, nak sebut tu mesti sangat tepat. Kita guna kata penguat. Sangat tepat. Ya. Sangat jelas. Macam saya terangkan ni, saya tekankan perkataan tu. Ya. Sangat tepat, sangat jelas ya. Dan nada tu sangat betul. Maksudnya saya nak bagi penegasan kepada anak-anak ni, kena buat betul-betul. Masukkan emosi tu sama dengan perkataan yang kita sebut. Ya. Seperti penutur jati. Jadi Shri, kita dalam slot ni Shri, kita melatih diri sebenarnya untuk berbahasa dengan betul. Ya, kalau ikut bacaan mekanis pun ada kan. Okey, seterusnya pengucapan kita tu sangat petah. Petah tu bukan laju sebenarnya. Pada hari ni saya pergi mengunjungi pusat sains. Tak best macam tu. Tak menarik kan? Kita petah tu maksudnya pada hari ini saya dan rakan-rakan ada mengunjungi, dia ada intonasi dia tu Irfan. Ada jedanya cikgu. Ya, betul. Dia senang ngajar Irfan lah ni sebenarnya. Okey, seterusnya kita tengok tema di SKP. Nak bercakap ni, nak bertutur ni Irfan, kita kena ada panduan lah untuk mereka yang berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini merupakan 18 tema yang ada dalam buku teks dan juga di SKP. Jadi untuk tambah pengetahuan boleh berpandukan tajuk-tajuk inilah. Okey. Seterusnya, ni bila bijak bertutur ni kan, perasaan tu kena jaga. Betul. Marah tak boleh. Kalau saya dengar perbincangan tadi tu, saya macam nak marah dekat Yus tau. Sebab Yus kata dia masuk pertandingan peringkat daerah dan negeri. Saya rasa macam rendah diri sikit lah kalau saya dengar kan. Tapi yang lain macam sama je kan. Okey, tak boleh malu. Ya, tak boleh ada rasa gugup. Tak boleh ada rasa gugup, kena yakin. Ya, kena yakin. Dan cara nak atasinya tu kena kawal perasaan. Ya, kita beri penjelasan dengan bukti tu dengan keyakinan yang kita ada. Bahasa kita santun dan kita terima pandangan orang lain. Itu penting. Kan? Okey. Rumusan. Baik cikgu, sebelum kita pergi ke rumusan, kita nak dapatkan penilaian berdasarkan prestasi murid-murid cikgu pada hari ini. Silakan cikgu. Saya mulakan tadi Irfan, kita sebenarnya ada borang penilaian kan dalam setiap aktiviti bertutur ni, ada borang penilaian. Boleh tunjukkan cikgu? Inilah contoh borang yang cikgu katakan. Kita letakkan nama murid kita, kita ikut kreativiti guru lah ya untuk meletakkan berapa markah untuk perkara yang dinilai itu ya. Okey, biarlah rahsia borang yang lagi satu tu. Jadi kita nak beritahu lah ya. Siapalah agaknya yang paling menyerlah dari segi pertuturan. Agak-agaknya siapa tu? Siapa agaknya? Kalau saya sudah terang lagi bersuluh lah. Ya, sudah terang lagi bersuluh. Siapakah gerangannya cikgu? Murid hebat itu ialah saudari Yus Zairin. Berikan tepukan untuk saudari Yus Zairin. Alhamdulillah. Baik cikgu, kalau murid-murid di rumah ingin dapatkan latihan pengukuhan, dekat mana cikgu? Okey, baik. Untuk murid-murid yang berada di rumah, saya sarankan supaya menggunakan ataupun mengaplikasikan portal Delima. My Perkasaku yang ada dalam KPM. Ada sangkutkan di situ kita guna istilah sangkut lah ya, untuk memudahkan anak-anak mengetahui dengan lebih mendalam tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Termasuk topik ini ya. Baik, terima kasih cikgu. Dan kita teruskan dengan rumusan kita sepanjang pembelajaran untuk hari ini. Silakan. Baik, saya mulakan rumusan saya dengan satu aktiviti didik hibur. Didik hibur? Irfan ikut saya ya. Boleh. Anak murid dekat rumah pun boleh gayakan seperti yang saya buat ya. Silakan cikgu. Kita mulakan untuk aktiviti yang kita buat tadi semuanya berdasarkan TIK, tahu cokep dan juga kecaha. Okey, saya akan tanya, mana kepala, tik tik ting, tik tik ting. Tahu cokep isi, kecaha. Jadi Irfan, dengan cara tadi tu, lagu tadi tu, murid saya dan juga Irfan mungkin mudah untuk mengingat. Memang mudah cikgu nak ingat. Ya, sangat mudah. Dan saya nak akhiri dengan satu kata-kata daripada tokoh sains kita lah, Thomas Edison. Ya, beliau ada menyatakan, kecerdikan ialah 1% inspirasi. Maknanya, dalam kehidupan kita ni cerdik ni 1% sahaja. Okey? Dan 99% lagi perlukan kerja keras. Jadi anak-anak sekalian yang berada dalam slot pada hari ini dan juga di rumah, tambahlah pengetahuan supaya pertuturan anda lebih lancar dan
terbaik. Terbaik. Kita doakan sama-sama agar semua dapat bertutur dengan jayanya, insya-Allah. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Hasfariza dan tentunya kepada Cikgu Duzaimah kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Sebelum kita berpisah, izinkan Irfan untuk berpantun. Cikgu boleh? Silakan. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey.